Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Asnuri Erdina binti Asnul Zakri, nombor metrik 1202813. Saya akan memulakan pembincangan ini tentang isu yang paling fenomenal pada zaman era kemodenan ini, iaitu isu lesbian, gay, bisexual dan transgender ataupun singkatannya LGBT. Fenomena ini menjadi bahan perbincangan yang menarik kerana kegiatan kumpulan ini mempunyai banyak penyimpangan sosial yang memberi impak yang sangat kuat kepada pemikiran, sosial dan gaya hidup manusia. Jadi, objektif utama pengkaji melakukan kajian ini adalah untuk mengenal pasti definisi gejala LGBT terutamanya di Malaysia dan juga untuk mengenal pasti perkembangan dari sudut pandangan Islam, Malaysia, Barat dan Taiwan. Pada masa yang sama, kajian ini juga dapat membantu pengkaji mengkaji tentang faktor dan kesan gejala LGBT. Berdasarkan faktor dan kesan ini, sedikit sebanyak dapat mengukuhkan lagi pemahaman bagi kajian ini sekaligus dapat merungkaikan pelbagai permasalahan yang berkaitan dengan gejala LGBT ini. Objektif kajian yang seterusnya adalah untuk menghuraikan langkah yang perlu dilakukan bagi kesedaran masyarakat dan cabaran tentang bahayanya gejala ini. Selain itu, kajian ini menggunakan metodologi secara perpustakaan saja di mana pengkaji telah menggunakan perkhidmatan Perpustakaan Universiti Sains Islam Malaysia secara atas talian iaitu di laman web Hussein Library. Metodologi ini lebih menjimatkan masa dan tidak memerlukan kos yang tinggi. Walaupun cara ini adalah terhad dari segi maklumat yang berkaitan, namun metodologi ini dirasakan paling sesuai bagi menjalankan kajian oleh kerana masalah wabak COVID-19 yang melanda negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Farah Akilah binti Abdul Rahim, nombor metrik 1202812. Pada hari ini saya akan menerangkan secara ringkas mengenai LGBT iaitu definisi dan konsep LGBT serta pandangan daripada Barat dan Taiwan. Jadi secara umumnya LGBT ini adalah singkatan bagi perkataan lesbian, gay, bisexual dan transgender. Lesbian boleh diartikan sebagai seorang perempuan yang mempunyai dan mengarahkan orientasi seksualnya pada sesama perempuan. Begitu juga dengan gay, tetapi gay lebih cenderung kepada lelaki sesama lelaki, manakala bisexual pula ialah seseorang yang mempunyai ketertarikan seksual pada kedua-dua jenis jantina, tidak kira lelaki ataupun perempuan. Dan akhir sekali, transgender ialah individu yang mempunyai keinginan untuk berketerampilan yang berbeza daripada jantina asalnya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana pandangan Barat mengenai isu LGBT ini. Pada mulanya, LGBT ini dianggap sebagai salah satu gangguan mental. Sesiapa yang termasuk dalam golongan LGBT ini telah dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan mentalnya. Namun, pada akhirnya, negara Barat telah menegakkan hak asasi manusia yang telah menjadikan isu LGBT ini sebagai hak kebebasan dan hak individu sendiri. Jadi, isu LGBT ini bukanlah perkara yang asing lagi, malah dianggap normal oleh masyarakat Barat. Mari kita lihat pula bagaimana isu LGBT ini daripada pandangan Taiwan. Pada mulanya, perkahwinan sejenis ini tidak diluluskan oleh mahkamah di sana. Namun, pada tahun 2019, rang undang-undang mengenai perkahwinan sejenis telah diluluskan. Saya Siti Sabina binti Muhammad Sabri, nombor metrik 12081. Saya akan membentangkan mengenai latar belakang LGBT dari pandangan Islam. Islam adalah agama yang teratur, mulia dan sistematik. Allah SWT telah menetapkan satu peraturan hidup yang komprehensif sama selari dengan fitrah manusia, hakikat jiwa dan juga naluri untuk melindungi diri serta untuk mempertahankan maruah diri. Mutakin terdapat satu kecenderungan seksual yang semakin bercambah dan nyata menyimpan dengan fitrah manusia seperti yang termaktub dalam agama Islam. Kecenderungan ini telah ditakdirkan dalam satu ungkapan ringkas yang dikenali sebagai LGBT. Islam secara terang-terang yang menolak perbuatan hina dan keji ini yang banyak merosakkan hakikat fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah serta mentakdirkannya sebagai satu dosa besar. Terdapat banyak dalil dari Al-Quran serta hadis yang mengharamkan perbuatan terkutuk LGBT. Antaranya firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84 kepada kaum Nabi Lut iaitu kaum Sodom dan kaum Amorah, suatu daerah negeri Syam, sehingga telah menurunkan bala bencana yang teramat dahsyat terhadap perbuatan mereka. Tetapi manusia seperti ini masih boleh sehingga hari ini. Mana yang paling menyedihkan, umat Islam sendiri yang mengaku beriman kepada Allah serta Nabi Muhammad SAW juga mengamalkan perbuatan terkutuk ini. Seterusnya kita beralih kepada pandangan Malaysia mengenai LGBT.
Kewujudan golongan LGBT di Malaysia pada peringkat permulaannya bermula dengan kewujudan maknya dan pondan sekitar tahun 90-an. Persidangan menjelaja memfatwakan LGBT sebagai perbuatan haram diamalkan sebagai gaya hidup dalam masyarakat Malaysia. Golongan LGBT mendapat tamparan hebat di kalangan masyarakat Islam Malaysia. Pegawai penguat kuasa agama seluruh Malaysia telah menjalankan tangkapan dan mendapati statistik tangkapan semakin meningkat. Jelas menunjukkan bahawasanya perbuatan dan gaya hidup LGBT ini tetap berkembang. Gerakan LGBT merupakan satu bentuk gerakan diskriminasi baru atas nama hak asasi. Mereka menggunakan hak asasi manusia untuk mempertahankan perbuatan mereka. Malaysia melaporkan isu LGBT dan hak asasi manusia ini kepada Semakan Berkarya Sejagat di Geneva, Switzerland bagi menunjukkan bahawa Malaysia sememangnya melindungi hak asasi setiap golongan. Walaupun begitu, kumpulan ini giat mempromosikan dan menzahirkan diri mereka dalam usaha untuk menuntut hak-hak yang sewajarnya dalam kehidupan sosial. Kumpulan memperjuangkan hak LGBT menguat-uratkan supaya Seksyen 377A di Kanun Keseksaan yang mengharamkan liwat dan seks songsang luar tabi'i dimasukkan kerana pengharaman tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan manusia yang menjadi tonggak himpunan seksualiti merdeka di Malaysia. Kerajaan Malaysia dan kenyataannya menjelaskan bahawa pihak berkuasa mengambil serius dalam usaha menangani gejala LGBT. Perikutan terdapat unsur-unsur untuk menuntut agar golongan LGBT diiktiraf pada tahun 2012. Berdasarkan kajian yang dibuat oleh seorang pengkaji, mendapati bahawa masyarakat Melayu mencatatkan peratusan kedua tertinggi selepas masyarakat Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Hidayat bin Ahmad Sabri, nombor matriks 1202814. Baiklah, saya akan menceritakan tentang kesan-kesan LGBT ini terhadap agama, individu dan masyarakat. Terang lagi bersuluh bahawasanya Allah melaknat dan memberi amaran sekeras-kerasnya untuk kita hindarkan perkara LGBT ini daripada menghasuti diri kita. Seterusnya, kesan LGBT ini pada agama adalah telah merosakkan imej agama Islam, yang mana agama Islam adalah agama yang suci. Tetapi daripada sekelompok yang terlibat gejala ini akan merosakkan ketenteraman dan kesucian agama itu. Seterusnya adalah kesan kepada individu, yang mana kita dapat tahu terdapat banyak kes laporan bahawasanya individu yang terlibat dalam gejala LGBT ini akan mendapat penyakit seperti HIV, AIDS dan kelamin. Mengikut laporan akhbar, rekod paling tertinggi adalah perlakuan mengamalkan seks songsang ini. Jadi, individu yang terlibat dengan gejala ini maruahnya akan tercela walaupun mereka tahu perbuatan itu salah, tetapi dengan iman dan hati mereka yang keras, mereka mengikuti nafsu yang songsang itu, maka mereka merasakan gejala LGBT itu adalah keseronokan. Jadi, sesetengah pihak perlu membimbing orang yang telah terjunam dalam gejala LGBT ini. Seterusnya, kesan LGBT ini pada masyarakat. Perbuatan LGBT ini telah merosakkan budaya masyarakat yang normal, yang mana masyarakat tahu hubungan seks antara lelaki dan perempuan adalah normal, tetapi hubungan seks sejenis, iaitu lelaki sama lelaki, perempuan bersama perempuan adalah perkara yang songsang dan tidak pernah orang lakukan. Tetapi bukan itu saja, golongan LGBT yang terlibat dengan gejala ini akan dipinggirkan dari kumpulan masyarakat supaya tidak dipengaruhi oleh kumpulan LGBT ini. Saya Nik Hasna Erdina binti Yasmin Zakri, nombor matrik 1202813, akan meneruskan pembentangan ini dengan menghuraikan faktor berlakunya gejala LGBT. Yang pertama ialah kurang penghayatan agama. Peminggiran terhadap pendidikan agama menyebabkan mereka hilang panduan dalam kehidupan. Apabila kurang didikan agamanya, maka mereka akan terdorong untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama seperti hubungan songsang ini, walaupun mereka sedar apa yang dilakukan itu salah dari segi agama. Penghayatan agama adalah penting dalam memandu manusia bertingkah laku secara baik dan bermoral. Yang kedua ialah pendidikan ibu bapa dan kekeluargaan.
Kurang komunikasi dengan ibu bapa menyumbang kepada masalah homoseksual. Kesibukan ibu bapa dan kurang masa yang diluangkan dengan anak menyebabkan mereka mencari perhatian dan kasih sayang dari hubungan sejenis. Keluarga, khususnya ibu bapa, merupakan pendidik pertama yang dikenali oleh anak-anak. Pendidikan inilah yang sedikit banyak dapat memiliki peranan dalam bentuk peribadi anak-anak. Maka daripada segala perlakuan yang diterima oleh seseorang anak di rumah, sudah tentu dapat mempengaruhi kepribadiannya. Yang ketiga ialah media massa. Media massa seperti internet merupakan platform yang memudahkan golongan LGBT mendapatkan maklumat tentang gejala tidak sihat mereka. Kewujudan laman sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, Tinder dan pelbagai lagi telah memudahkan golongan ini berkomunikasi dalam kelompok mereka. Tularan-tularan mengenai LGBT ini diketahui masyarakat umum melalui laman-laman sesawang yang kebanyakannya wujud di barat yang menyokong LGBT. Yang keempat ialah pengalaman silam. Hasil kajian turut mendapati kesan pengalaman menjadi mangsa gangguan seksual adalah faktor kepada penglibatan seseorang itu sebagai LGBT. Terdapat kajian yang menyatakan bahawa kesan penderaan seksual sewaktu zaman kanak-kanak mempengaruhi gaya hidup mereka apabila dewasa. Selain itu, pengalaman lampau seperti putus cinta dan kecewa juga menyumbang kepada perasaan suka kepada kaum sejenis. Yang kelima, pengaruh daripada rakan. Pengaruh rakan sejenis adalah pengaruh yang diperoleh dari rakan-rakan yang mempunyai personaliti yang sama dengan mereka kerana bagi mereka, rakan sejenis ini amat memahami apa yang mereka inginkan. Hasil pergaulan inilah yang menjadikan mereka lebih cenderung untuk terlibat dengan gejala LGBT. Ini kerana mereka dapat mempelajari banyak perkara mengenai LGBT dengan rakan-rakan tersebut dan selalu terikut akan ajakan rakan-rakannya. Nama Nur Zulaika binti Zulkifli, nombor matriks 1202808. Antara cabaran dalam mendepani isu ini adalah golongan LGBT mempunyai jaringan yang meluas di seluruh negara. Jaringan ini dapat membolehkan mereka saling bertukar maklumat dan mempromosikan agenda-agenda mereka dengan lebih mudah. Kejadian ini telah menyukarkan pihak-pihak berkuasa untuk mengawal segala maklumat yang tersebar mengenai gejala ini. Cabaran seterusnya, individu yang mahu berubah diuji dengan mental dan emosinya untuk mengubah kepercayaan terhadap rakan-rakan LGBT yang lain. Ini kerana rakan-rakan LGBT yang lain beranggapan bahawa individu tersebut hanya mahu menarik perhatian masyarakat dan menyebabkan individu tersebut berasa sedih dan sangsi dengan keputusannya untuk berubah. Selain itu, kritikan terhadap pihak berkuasa agama merupakan satu cabaran untuk mendepani isu ini. Sesetengah masyarakat menuduh pihak berkuasa melanggar hak peribadi dan kebebasan ketika menangkap dan menyiasat orang yang disyaki melakukan kesalahan moral. Gangguan daripada pihak aktivis yang mempunyai agenda tersendiri menyukarkan pihak berkuasa untuk mengambil tindakan penguasaan yang berkaitan dengan gejala LGBT ini. Mereka mengatakan bahawa pihak berkuasa telah melanggar hak asasi manusia kerana menghalang dan melarang segala aktiviti yang berkaitan dengan LGBT di Malaysia. Akan tetapi, pihak berkuasa tidak akan memberi muka kepada pihak aktivis kerana LGBT ini bertentangan dengan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nisha Syaimira binti Alias dari kumpulan 11, UTC 1012, nombor matrik 1202810. Di sini saya ingin menguraikan serba sikit mengenai langkah-langkah menangani isu LGBT. Sedia maklum, isu ini juga sering dijadikan topik perbualan antara masyarakat. Faktanya adalah agama Islam dan Kristian mengakui bahawa LGBT merupakan perbuatan songsang yang dilarang dan ini terbukti dalam kitab agama masing-masing. Akan tetapi, sesetengah negara bersetuju dengan LGBT melalui pengiktirafan perkahwinan antara jantina yang sama seperti Amerika Syarikat, Taiwan dan juga Australia. Jadinya, kita teruskan dengan langkah-langkah menanganinya. Terdapat banyak langkah-langkah yang dapat diterapkan bagi menangani isu LGBT ini. Antaranya adalah mengadakan ceramah berkaitan kesihatan, mewujudkan garis panduan yang mengikuti standard, melancarkan kempen yang berkenaan,
dan juga warga pendidik perlulah memainkan peranan. Walaupun pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan bagi membawa kembali golongan berkenaan pulang ke pangkal jalan, ternyata ia belum cukup untuk membimbing golongan sebegitu demi memahami dengan sebetulnya berkenaan isu LGBT dari sudut kesihatan. Jadi, kita teruskan dengan langkah-langkahnya. Beberapa program yang harus dijalankan oleh kerajaan bersama-sama dengan JAKIM dan dibantu juga oleh NGO bagi membendung pengaruh golongan ini dari terus berkembang. Antara program yang boleh dilakukan adalah seperti forum atau dipanggil ceramah di mana pengisiannya adalah dengan rohani serta jasmani perlulah diterapkan di dalam diri setiap peserta LGBT yang menyertai program ini. Seterusnya ialah pihak kerajaan juga perlulah mewujudkan satu garis panduan penguatkuasaan atau pendakwaan yang standard dan mudah diikuti agar segenap langkah dan tindakan penguatkuasaan dan juga pendakwaan dilihat sebagai standard dan tidak kucar-kacir. Akhir sekali, secara ringkasnya bagi saya, warga pendidik amat perlu untuk menitik beratkan hal-hal pelajar dan mengambil tindakan ke atas pelajar yang mendorong terhadap isu LGBT ini. Kerana didapati dari segi statistiknya, sekolah merupakan tempat kedua di mana anak-anak banyak meluangkan masa. Jadi itulah sikit sebanyak penerangan dari saya. Sekian, terima kasih. Sebagai konklusi, golongan LGBT wujud di seluruh dunia dan didefinisikan sebagai golongan yang songsang kerana mengamalkan cara hidup yang salah. Gejala ini boleh menjadi penyakit jika tidak dicegah dan dikawal sepenuhnya. Pihak yang bertanggungjawab seperti kerajaan dan badan bukan kerajaan perlu mengatasi gejala ini dengan segera agar tidak dinormalisasikan menjadi suatu budaya oleh generasi yang akan datang.